Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah. Ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab Tanwirul Masalik, muka surat 194. Muka surat 194. Qala al-musannif rahimahullah. Dan sunat mutlak. Situ noh. Dan sunat mutlak di waktu malam lebih afdal dari sunat mutlak di siang hari. Maksudnya apa? Sunat mutlak ni dia bukan sunat yang berwaktu. Boleh buat malam, boleh buat siang. Tapi buat belah malam tu lebih afdal daripada buat belah siang. Termasuk dalam sunat mutlak yang tak ada waktu ni, sunat hajat. Orang tanya, sunat hajat boleh buat siang? Boleh. Mana lebih baik? Baiknya buat malam. Dia tak ada larangan. Siang boleh, malam boleh. Malam bagus lagi lah. Lebih mustajab. Sunat taubat boleh buat siang, boleh buat malam. Sunat tasbih, itu termasuk dalam kumpulan sunat mutlak. Boleh buat siang malam tu, sunat mutlak lah. Dia tak ada waktu khas. Okey, semakin kita ulang balik. Semayang sunat ada yang berwaktu, waktu khas. Ada yang bersebab. Bersebab ni bersempena. Sempena kemarau, salatul istisqa, sempena gerhana, salat kusuf. Matahari kusuf, kalau bulan dipanggil khusuf. Kan? Itu bersempena. Jadi ada semayang yang boleh buat siang malam. Kalau dia nak pilih nak siang ke malam, elok buat malam. Ataupun buat dua kali. Semayang sunat hajat siang, lepas tu buat sekali lagi semayang sunat hajat malam. Boleh qada sunat mutlak tak ustaz? Sunat mutlak tak boleh qada. Yang boleh qada tu sunat yang ada waktu khas. Sunat yang ada waktu khas yang tu boleh qada. Kita tengok dalil lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal ba'da al-maktubah wa ayyus siyam afdal ba'da syahri Ramadan. Qala afdalus salah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah ditanya tentang apakah salat yang paling afdal selepas salat fardu dan apakah puasa yang paling afdal selepas puasa di bulan Ramadan. Baginda bersabda, salat yang paling afdal selepas salat fardu ialah salat sunat di tengah malam. Dan puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan ialah puasa
pada bulan yang Allah haramkan berperang. Dipanggil bulan Allah. Bulan Muharram lah. Bulan Allah ni bulan Muharram. Yang ni bulan yang Allah haramkan perang. Puasa bulan Muharram. Untuk sambut tahun baru Muharram tu boleh puasa direct tiap-tiap hari. Allah suka tu. Allah suka kita puasa Ramadan. Bulan kedua yang sangat baik untuk puasa ialah bulan Muharram. Bolehkah tiap-tiap hari? Boleh. Nak selang boleh, nak puasa tiap-tiap hari. Penuh Muharram tu 30 hari Muharram puasa direct boleh, bagi yang Allah bagi kekuatan dia boleh puasa. Yang penting tak terjejas kesihatan dan tak terjejas hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita kerja tak terjejas hubungan dengan majikan. Kalau isteri tak terjejas hubungan dengan suami, kena minta izin lah. Kalau okey, hubungan dengan Allah okey, hubungan dengan manusia okey, badan pun bertambah sihat, puasa tiap-tiap hari sepanjang bulan Muharram tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan Nabi kata bulan yang paling Allah suka kita puasa bulan Ramadan. Nombor 2 bulan apa? Bulan Muharram. Solat hajat, soalan daripada Abang Firdaus, Ustaz Firdaus kita. Buat pukul 4 pagi berjemaah, imam baca kuat boleh tak Ustaz? Okey, oleh kerana malam bacaan dia sederhana. Ada ayat Quran kita dah baca dulu. La tajhar bi salatika, jangan deras sangat bacaan solat kamu. Yakni solat tahajud, solat qiyamul lail. Wala tukhafit biha, dan jangan perlahan sangat. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan pilihlah bacaan yang sederhana antara kuat dan pelan. Ayat itu sababun nuzulnya Nabi lalu dekat rumah Sayyidina Abu Bakar. Ingat balik ada kuliah kita sebelum ni. Tengah malam Nabi lalu dekat rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar semayang di halaman rumah, baca terlalu pelan, tahajud pelan sangat, tak dengar apa. Nabi lalu depan rumah Sayyidina Umar pun semayang di halaman rumah, kuat sangat bacaan Sayyidina Umar. Lepas semayang subuh, Nabi panggil, wahai Umar, wahai Abu Bakar, mari sini. Nabi cerita, semalam saya lalu depan rumah kamu tengah malam. Kamu Abu Bakar, kenapa baca pelan? Sayyidina Abu Bakar kata, saya nak berbisik-bisik dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Pelan pun tak apa, Allah Maha mendengar. Wahai Umar, kenapa kamu baca kuat sangat? Sayyidina Umar kata, supaya saya tak mengantuk, dan bacaan kuat tu atrudus syaitan, saya nak halau syaitan. Saya tak mau bagi mengantuk dan saya nak halau syaitan. Tu alasan Sayyidina Umar. Kemudian Nabi nasihat dua-dua. Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, perkuatkan sedikit suaramu bila nak qiyamul lail, kuat sikit. Pelan sangat tu tak sesuai, kuat sikit. Nabi pulih volume dia bagi kuat sikit. Dan Nabi kata dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, ikhfid min sautika syai'an. Wahai Umar, perlahankan sedikit suara kamu. Hak ni bagi kuat sikit, hak ni bagi pelan sikit, maknanya sederhana. Baik, jawab soalan tu. Qiyamul lail, tahajud, baca jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Kalau baca kuat, takut ganggu orang tidur. Niat di hati nak halau syaitan, sebenarnya ganggu orang duduk tengah tidur. Nak baca pelan sangat, solat malam ni kita bukan baca pelan, solat maghrib, solat isya malam kita baca jahar. Jadi taklah sekuat solat maghrib isya, taklah seperlahan zuhur, sebab zuhur asar tu siang. Jadi wabtaghi baina dzalika sabila, ambil suara hak pertengahan. Baik, kita terus An Abdullah bin Salam. Ini hadis Abdullah bin Salam ni ketika Nabi baru sampai Madinah. Ini cerita hijrah Nabi. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, saya baca terjemah aja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baru sampai dalam peristiwa hijrah, baru sampai Madinah. Orang ramai berebut-rebut datang menyambutnya. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Hak tak kenal duk tanya, hak mana satu Nabi? Hak belah kanan ke belah kiri? Nabi, mereka tahu, mereka dapat maklumat Nabi bersama penemannya, Rafiq, pembantu Nabi, peneman Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Mereka tak kenal, daripada jauh mereka duk tanya, hak mana? Hak kanan ke?
hak kiri, hak depan ke belakang? Kan Sayyidina Umar kadang dia berjalan depan, kadang dia berjalan belakang. Depan ke belakang, kanan ke kiri, mana satu? Pakak duk tanya-tanya. Pakak seronok lah Nabi sampai Madinah. Jadi orang pakak berebut-rebut datang menyambut ketibaan Nabi. Yang budak-budak ni berbaris kiri kanan jalan, nasyid tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ada yang ambil bahagian ketuk kompang, seronok sambut Nabi SAW. Pakat ni lah, pakat berebut-rebut lah. Kata Abdullah bin Salam, dan dilaungkan perkataan, ada orang umum, Rasulullah SAW telah sampai dah. Oh, seronok. Rasulullah SAW telah sampai, Rasulullah SAW telah sampai, Rasulullah SAW telah sampai. Mana orang duk ulang-ulang ayat tu lah. Pakat seronok lah, pakat mai berumun lah. Hak anak-anak dara, isteri-isteri ni naik atas bumbung rumah, duk tengok mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar. Pakat seronok. Ni pun masuk Islam dah. Banyak penduduk Madinah ni dah masuk Islam. Sebab sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar dulu wakil Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Boleh dikatakan setiap rumah ada sekurang-kurangnya seorang masuk Islam dah. Daripada ready 2 tahun sebelum Nabi pergi Madinah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Aku juga datang. Aku ni Abdullah bin Salam. Dia asal Yahudi ya. Asal dia Yahudi. Dia asal dia bukan nama Abdullah bin Salam. Nama dia apa saya tak ingat. Nanti kita cari. Nanti saya bubuh dalam ruangan komen insya-Allah. Nama dia diubah setelah dia masuk Islam. Jadi dia mengkaji kitab Taurat, kitab Injil. Ramai orang tak kerti baca, dia kerti baca. Dia boleh baca Taurat, boleh baca Injil. Dia pendeta Yahudi. Dia bukan Arab, dia Yahudi. Dia duk mengkaji sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tengok mata macam mana, hidung macam mana, cara berjalan macam mana, kulit macam mana, akhlak Nabi, semua dia duk kaji. Bila orang kata Nabi akhir zaman telah sampai Madinah, dia nak pergi tengok lah. Pergi tengok. Betul ke? Bila dia tatap muka Nabi, memang betul lah. Sebiji macam yang dia duk kaji selama ni kitab Taurat dan kitab Injil. Dia sebut araftu anna wajhahu, aku yakin muka Nabi yang aku tengok tu laisa biwajhin kadzab, bukan muka penipu. Ayak muka ni jernih, ikhlas, baik. Aku tengok muka dia, aku tahu dah dia bukan tipu ni, dia memang Nabi sungguh, Nabi akhir zaman. Okey, ini ada disebut dalam ni. Setelah aku merenung wajahnya, aku meyakini bahawa itu bukanlah muka seorang penipu. Tu Nabi diminta untuk berucap ucapan sulung lah di Madinah. Nabi bagi ucapan pendek tapi sangat berkesan. Ucapan Nabi tak sampai 5 minit, pendek aja. Apa Nabi cakap? Dan ucapan pertama baginda, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Buatlah jamuan makan. Hubungkan silaturrahim dan solatlah di tengah malam ketika manusia sedang tidur. Pasti kamu boleh masuk syurga dengan selamat. Nabi cakap itu je. 4 perkara. Nabi kata, saya nak bagi tahu 4 perkara. Wahai sekalian manusia, jumpa orang bagi salam. Salam ni mana doa keselamatan. Kita tak kacau orang, orang tak kacau kita. Sebar-sebarkan salam kesejahteraan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ramah tamah. Kemudian siapa ada duit lebih, buat kenduri jamu orang makan. Yang paling baik jamu orang lapang. At'imu al-ja'i'. Orang lapang kita panggil, kita jamu makan. Kemudian hubung silaturrahim. Ni semua sesama manusia ni. Hubungan komunikasi sesama manusia, bagi salam, jawab salam, jamu orang makan, ziarah menziarahi. Dan yang keempat Nabi sebut tentang hubungan dengan Allah. Sallu bil lail, semayang tengah malam. Wan nasu niyam, ketika orang ramai sedang tidur. Kalau kita boleh buat ni, tadkhulul jannata bisalam, kamu boleh masuk syurga dengan selamat. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, cerita tentang ketibaan Nabi ke Madinah, disambut oleh orang ramai, dan Abdullah bin Salam lepas itu dia masuk Islam. Sebelum dia nak masuk Islam, dia main dekat Nabi, dia nak tanya dulu, test dululah. Dia tengok muka tu, yakin dah.
Dia kata, inni sa'iluka bi thalathin. Saya ada 3 soalan nak tanya. Nabi kata, silakan. Dia tanya Nabi, wahai Muhammad lah, tak masuk Islam lagi. Wahai Muhammad, nanti bila masuk syurga, apakah makanan pertama yang akan dimakan ahli syurga? Dalam syurga nanti ahli syurga makan apa? Dia buat teka-teki dekat Nabi. Dia tahu dah. Nabi SAW jawab, Nabi kata baru sebentar tadi, anifan dalam bahasa Arab, baru tak sat Jibril alaihissalam duk cerita kat saya tentang makanan ahli syurga. Kamu tanya elok sangatlah, baru tak sat Jibril bagi tahu. Bila Nabi cakap macam tu, dia terus potong cakap Nabi. Dia kata, siapa bagi tahu? Nabi kata, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril yang bawa wahyu. Baik. Dia kata, sat wahai Muhammad, kalau tuan nak tahu, kami ni orang Yahudi benci Jibril. Pula dah. Kami anti Jibril, bukan anti vaksin, anti Jibril. Kami ni Yahudi, kami benci Jibril. Nabi pun berhenti, Nabi ramah, Nabi sembang dia, pasal apa yang benci kat Jibril? Dia kata kerana Jibril tak lantik Nabi akhir zaman di kalangan bangsa kami. Jibril cari orang lain, orang Arab. Pasal itu benci Jibril. Dan dia kata kami orang Yahudi, kami suka Mikail. Sebab Mikail ni menjaga rezeki, turun hujan, buah pokok-pokok. Kami suka Mikail. Jibril kami meluat, kami benci. Tu akidah Yahudi. Sampailah dia pun tak suka Jibril. Dia pun suka Mikail. Malaikat yang bawa rezeki suka. Malaikat yang bawa wahyu Jibril, dia pun sumpah seranah maki hamun kepada Jibril. Sebelum Nabi jawab soalan dia, dia duduk cerita macam tu. Maka turun ayat Quran. Allah Ta'ala suruh Nabi baca dekat dia, man kana aduwan li Jibril wa Mikail. Man kana aduwan fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Siapa memusuhi Jibril ke, Mikail ke, mana-mana malaikat pun kita tak boleh benci. Siapa benci Jibril, fa innallaha aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah membenci, memusuhi orang kafir. Sabab nuzulnya Allah benci, Allah aduwwun lil kafirin, Allah memusuhi orang kafir, yakni Yahudi secara khusus. Dan secara umumnya siapa-siapa yang tak beriman dengan malaikat mana-mana satu malaikat yang ditolak, kafir. Kemudian ayat tu Allah bagi tahu lagi, Nabi baca dekat dia, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jangan benci Jibril. Fa innahu, kerana sesungguhnya Jibril nazzalahu ala qalbika, dia tugas dia bawa wahyu, beri ke dalam hati kamu, hati Nabi Muhammad, biiznillah, dengan arahan Allah. Bukan dia pandai-pandai lantik Nabi Muhammad, bukan dia pandai-pandai bawa Quran kat Nabi Muhammad, semua tu biiznillah, dengan izin Allah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Okey, habislah takat tu, tak apalah. Tak jawab lagi soalan dia. Dia kata saya ada 3 soalan. Sebelum nak jawab tu dia cerita, kata Yahudi ni membenci Jibril. Nabi selesaikan masalah tu dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan. Baik. Nabi tanya apa soalan? Dia kata soalan pertama, makanan ahli syurga yang pertama. Mula-mula masuk syurga makan apa dulu? Syurga ada banyak makanan. Hak ni dihidang dan kita kena makan yang tu dulu. Lepas tu baru kita boleh pilih nak makan apa pun boleh pilih. Mula-mula sekali langkah masuk syurga akan dihidang oleh para malaikat nak makan yang ni. Makan apa? Nabi kata Jibril bagi tahu makan kabidul hut. Makan hati ikan. Dalam syurga nanti makanan pertama dihidang, tak boleh pilih, kena makan yang tu. Makan hati ikan. Masak kicap ke, gulai ke, sup ke, tu saya tak tahu. Kabidu, hati. Kabidul hut, hati ikan. Hut ni ikan besar, macam ikan paus, ikan besar-besar tu, dia ada hati dia. Makan lah tu. Bila dia dengar macam tu, dia kata betul Nabi ingat dia tak tahu. Dia tanya tu, dia nak test. Orang tanya kita pun serupa lah, bukan tanya pasal tak tahu. Kadang-kadang dia nak uji. Okey, dia tanya lagi yang kedua. Nanti nak kiamat, sebutkan tanda kiamat yang besar. Mula-mula, mahya asyratus sa'ah. Tanda kiamat yang besar mula-mula sekali apa?
Tanda kiamat ada banyak, tapi dalam kepala dia, dia mau Nabi jawab satu, dia mau Nabi jawab satu, dan Nabi pun bagi jawapan tepat. Nabi jawab macam yang dia mau. Tanda kiamat banyak, tak patut dia tanya Nabi. Dia tanya, apakah tanda kiamat yang besar? Awwalu asyratis sa'ah, tanda kiamat pertama yang sangat besar. Nabi kata, narun, api keluar daripada Yaman. Api itu akan berlaku kebakaran dunia. Manusia akan lari-lari. Api ni dia akan hambat, dia akan kejar, manusia akan lari sehingga sampai dekat barat, dan kemudian matahari terbit belah barat. Oh, dia kata betul ya. Padahal tanda kiamat banyak kan. Nabi cerita tentang kebakaran dunia. Dia mau jawapan tu, Nabi pun bagi jawapan tu. Masya Allah. Ketiga, dia katanya apa anak. Kadang-kadang dia ikut muka ayah, kadang-kadang dia ikut muka mak, kadang-kadang dia ikut muka Tok Wan, Tok Wan nenek siapa. Nabi kata yang tu genetik. Benih tu, siapa lebih, dia ikutlah muka ayah ke, muka anak kan. Nabi hurai lah di sudut genetik. Semua ni, Jibril yang bagi jawapan, datang daripada Allah. Akhirnya dia peluk Nabi, dan dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Itu nama dia apa? Abdullah bin Salam. Ada nama asal dia tapi saya lupa. Khalid bin apa, saya tak ingat. Kalau tak silap lah, kalau tak silap saya, Khalid bin Sailam. Kemudian nama tu ditukar menjadi Abdullah bin Salam. Tak apa, saya cek dululah, jangan pegang lagi nama tu, nanti kita cek dalam keterangan hadis kan, syarah hadis, insya-Allah. Dan dia bagi tahu Nabi, wahai Rasulullah, saya dah masuk Islam ni. Orang Yahudi menaruh kepercayaan kepada saya. Orang Yahudi ni dia saya ni tok guru mereka, mereka ta'assub, fanatik dengan saya. Tetapi kalau mereka tahu saya masuk Islam, mereka akan tolak saya. Maka Nabi pun suruh dia bersembunyi di rumah Nabi, di belakang tirai. Kan? Di rumah ni lah, rumah yang Nabi tumpang tu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah tu Nabi suruh dia bersembunyi di belakang tirai. Nabi tengok ada orang Yahudi lalu depan tu, Nabi panggil 2 orang Yahudi, ta'al, masuk, marhaban, selamat datang, masuk. Sembang-sembang dengan Nabi. Nabi tanya, hampa kenal tak? Inilah Abdullah bin Salam, dengan nama asal dia lah Khalid bin Sailam kalau tak silap. Nabi tanya, hampa kenal dia tak? Ni, 2 Yahudi ni kata, kami kenal. Alimuna, ni berpuji, orang alim tu. Wabnu alimina, anak orang alim, cucu orang alim, keturunan orang alim, orang bagus-bagus. Dia bagus, puji melangit lah, puji melangit. Lepas tu Nabi kata, kalau dia masuk Islam macam mana? Dia pun kata, ma'adzallah, minta lindung daripada Allah, dia tak akan masuk Islam pasal dia guru kami, dia tok guru kami, dia penita kami. Nabi pun tarik tirai, tengok-tengok dia duduk ada belakang tirai, tarik tirai. Dia pun keluar, dia bagi tahu saya memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah apa semua, dia mengisytiharkan Islam dia. Bila dengar macam tu, mereka pun terus kata, jahiluna, dia orang paling jahil, paling bodoh sekali, anak orang bodoh, cucu orang bodoh, keturunan bodoh. Dia pun ubah, tadi puji, dapat tahu kita masuk Islam, dan bodoh terus. Masya Allah. Bukan nama dia Husain ke Ustaz? Saya tak pastilah nama dia apa, nanti kita cek dulu lah. Kalau ada ustaz-ustaz yang boleh cek, boleh cari nama dia, nama apa, wallahu alam. Husain, nama Husain bin Sailam. Okey, tadi tengah puji melangit, kemudian kecam dia, kata dia bodoh, anak orang bodoh, macam tu, kata cukup-cukup kat dia. Pasal apa? Pasal dia masuk Islam. Tu perangai Yahudi. Baik, Husain bin Salam. Dan yang afdalnya qiyamul lail pada 1/6 malam. Macam mana tu? Ni qiyamul lail yang paling baik, qiyamul lail Nabi 1/6 malam, iaitu pada waktu keempat dan kelima. Jika dia membahagikan malam kepada 6 bahagian. Waktu keempat atau waktu kelima. Jika dia membahagikan malam kepada 2 bahagian, maka afdalnya pada bahagian yang akhir. Okey, kalau kita bahagi malam ni 2 bahagian, sebahagian kita tidur, sebahagian lagi kita nak buat ibadat, maka kita pilih separuh masa kedua. Separuh masa kedua. Contoh ni macam ni, malam ada 6 jam. Tidur 3 jam, nanti buat ibadat pula 3 jam, rapat dengan subuh. 3 jam tu rapat dengan subuh.
3 sampai pukul 4, 4 sampai pukul 5, 5 sampai pukul 6. Daripada pukul 3 sampai pukul 6 tu, dia tidur 3 jam, ibadat 3 jam. Itu pun boleh juga. Kalau bahagikan malam 2 bahagian, afdalnya bahagian yang terakhir. Atau membahagikan malam kepada 3 bahagian, maka afdalnya pada bahagian yang pertengahan. Okey, malam ada 6 jam. Bagi orang malas, dia tidurlah 6 jam ni penuh. Kita ambil yang tengah. Sepertiga malam yang tengah. Kita bahagikan 6 jam ni kepada 3. 6 bahagi 3, 2. Maknanya 2 jam tidur, 2 jam buat ibadat, 2 jam lagi tidur balik. Nanti subuh jagalah. Macam tu. Macam tu dah. 6 jam, 2 jam. Lepas insya tu tidur 2 jam. Lepas tu qiyamul lail 2 jam. Lepas tu tidur balik 2 jam. Lepas tu subuh. Kena kunci jam atau isteri kita gerak, bangun. Begitu. Kalau bahagikan malam kepada 6 bahagian, dia kata keempat dan kelima. Maknanya ada tidur balik. Nabi Daud macam ni lah. Nabi Daud, dia qiyamul lail, dia tidur balik. Dia buat ibadat, kemudian dia tidur, lepas tu dia buat ibadat, lepas tu tidur balik. Nabi Daud memang dia selang-selang macam tu. Puasa dia pun, hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tak puasa, selang-sari. Malam dia pun, lepas Isyak, tidur, lepas tidur, qiyamul lail, lepas qiyamul lail, tidur, lepas itu subuh. Berselang-seli. Tapi payahlah kita tepuk dada, tanya iman kita. Kalau kita saat tidur, saat qiyamul lail, saat tidur pula, takut terlepas subuh. Baik, kita tengok sini. Ini berdasarkan tunjuk ajar Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As ni dicemburui oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pasal Abu Hurairah menghafal hadis, tidak menulis hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As dia menghafal hadis dan menulis hadis. Jadi Abu Hurairah cemburu dekat dia. Kadang-kadang pen dia tu dia selit celah telinga ni. Dia selit celah telinga. Bila Nabi cakap apa-apa, dia tulis. Bila Nabi bertindak, dia tulis. Diam Nabi, dia tulis. Pergerakan Nabi, dia tulis. Percakapan Nabi, dia tulis. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia buat 2 catatan. Catatan di buku, catatan di ingatan. Dabtun fis sadri wa dabtun fis satri. Catat di helai yang kertas, catat di dada. Dicemburui oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, bab hadis aku tak pernah jealous kat siapa-siapa melainkan Abdullah anak Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi pernah didik dia. Pasal apa Nabi didik dia? Nabi irsyad, Nabi bimbing dia, tunjuk ajar. Selepas Nabi mengetahui bahawa dia beribadat di sepanjang malam tanpa tidur, hampir tak tidur langsung. Abdullah bin Amr bin As ni, dia duduk dengar bab qiyamul lail ni. Dia kira lepas Isyak baca Quran, selawat, semayang, buat ibadat sampai ke subuh, sampai tak tidur malam. Tak kenal tu, tak kenal. Jadi Nabi tegur dia, Nabi kata, panjanglah teguran Nabi kepada dia. Nabi kata, ahabbus salat ila Allah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud, wa kana yanamu nisfal lail, wa yaqumu thuluthah, wa yanamu sudusah, wa yasumu yawman wa yuftiru yawman, muttafaqun alaih. Artinya solat yang paling dikasihi oleh Allah ialah solat Nabi Daud alaihi salam. Nabi tawaduk, rendah diri. Sebenarnya Nabi pun tak buat macam tu. Nabi tak katalah solat yang paling baik solat aku. Nabi pun buat macam tu, macam Nabi Daud juga. Solat Nabi Daud alaihi salam. Dan puasa yang paling dikasihi oleh Allah ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Baik. Baginda tidur 1/2 malam. Nabi Daud ni dia tidur setengah malam. Malam saya sebut 6 jam je. Malam kita duk guna tidur 6 jam. Nabi Daud tidur setengah malam. Makna 3 jam Nabi Daud tidur 3 jam. 1/2 malam 3 jam. Kemudian Nabi Daud akan bangun qiyamul lail 1/3 malam. 1/3 daripada 6. Makna 2 jam pula. Nabi Daud akan solat 1/3 daripada 6. 1/3 daripada 6 makna 2 jam. 3 jam tidur.
Cukup 3 jam, bangun qiyamul lail, sepertiga malam ni 1/3 daripada 6. Kan ada Datuk Sharifah Aini dulu duk menyanyi kan? Di sepertiga malam 1/3 dari 6. Makna 2 jam. Ni kalau kita mengaji faraid. Saya memang mengajar faraid. Di Ma'had Taujih pun saya guru faraid. Dan di Ma'had Derang, Syekh Ahmad Fahmi tak bagi tinggal. Saya memang mengajar faraid. Tapi lah tak boleh pergi lah. Saya mengajar faraid daripada pagi sampai zuhur. 3 kelas. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 6 jam. Setiap hari Ahad. Sekarang mengajar dalam bentuk Google Meet lah. Tapi payahlah faraid nak mengajar dalam Google Meet ni. Okey. Malam kita kata 6 jam. Kalau budak-budak dia tidur 8 jam. Kita 6 jam cukup. 6 jam ni, Nabi Daud tidur 1/2 daripada 6 jam. Berapa jam? 3 jam. Setengah daripada 6, 3 kan? 3 jam dia tidur. Kemudian dia akan buat ibadat thuluthah. 1/3 pula. Di 1/3 malam dia buat ibadat. 1/3 daripada 6. 3 darab 2, 6 kan? Makna 2 jam dia buat ibadat. 2 jam buat ibadat. Qiyamul lail. Kemudian, wayanamu sudusah. Dan tidur kembali 1/6 malam. 1/6 daripada 6 makna sejam. Sejam tidur. Okey, tengok jari saya. 3 jam Nabi Daud tidur. 2 jam Nabi Daud semayang qiyamul lail. Sejam Nabi Daud tidur. Cukuplah 6 jam semua. Lepas tu subuh jaga balik. Tidur sejam. Lepas tu jaga balik. Jaga subuh tu tak tidur dah lah. Subuh. Lepas tu buat kerja. Jadi tukang besi. Buat baju besi apa semua lah kan. Macam tu. Boleh macam tu? Tuan-tuan duk tidur kira apa? Tidur 3 jam. Qiyamul lail 2 jam. Tidur balik sejam. Subuh jaga balik. Tuan-tuan tidur kira apa? Pukul 11. Pukul 12. Kalau kita kata 6 jam, 12 kan? 12 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu subuh lah. Dari pukul 12 sampai pukul 6 pagi, yang kita tidur apa? 12 sampai pukul 1, pukul 2 sampai pukul 3. 12 sampai pukul 3. 12 sampai pukul 3 pagi, tidur. Tidur sungguh-sungguh. Jangan ada siapa kacau kita. Tidur sungguh-sungguh. Baca doa, tidur, zikir, tidur. 12 sampai 3 pagi, tidur. Kalau boleh ada orang catat, catat. Pukul 12 malam sampai 3 pagi, tidur. 3-1 minit sampai pukul 5. 3 sampai pukul 4, 4-5. Daripada pukul 3-1 minit sampai pukul 5 pagi, ini kita dengan Allah tahajud. Kalau alim ulama ni, dia tak perlu sembahyang banyak. Dia buka kitab, dia mutala'ah, dia baca kitab, dia terjemah kitab, dia karang kitab. Waktu ni cukup bagus. 3 sampai 5 pagi. Waktu kita dengan Allah. Anak-anak tidur, isteri tidur, sunyi je. Kita nak tulis pun dia ada idea. Bancuh teh sikit, kopi ke, pukul 3 sampai pukul 5, kita menghadap laptop, buka kitab, kita murajaah. Waktu tu sempat. Kalau siang kalut, pagi petang ni memang kalut, malam-malam lah. Ada masa, 2 jam. 2 jam ni dipanggil 1/3 daripada 6. 1/3 daripada 6 maknanya 2 jam. 3 sampai pukul 5. Kemudian 5 sampai pukul 6 buat apa? Tidur. Tidur sejam. Daripada pukul 5 sampai pukul 6 tidur. Pukul 6 kena jagalah pula untuk solat subuh. Siapa boleh buat? Menepati sunnah Nabi. Qiyamul lail Nabi. Tak boleh buat? Ambil 5 sampai pukul 6 tu je qiyamul lail. Waktu yang Nabi tidur, waktu tu kita jaga. Jadi orang yang jaga pukul 5, boleh sembahyang tahajud pukul 5, jangan duk rasa, aku ni soleh bagus. 5 sampai pukul 6 tu bukan Nabi qiyamul lail. Waktu tu Nabi tidur kembali. Time Nabi tidur balik tu baru kita jaga. Itulah iman kita berbeza dengan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 sampai pukul 3 tidur. 3 sampai pukul 5 qiyamul lail. 5 sampai pukul 6 tidur. 6 kena bangunlah untuk solat sunat subuh, fardu subuh. Sebab tu Sayyidina Bilal sebelum dia nak azan subuh, dia akan main rumah Nabi, dia akan kata as-salah ya Rasulullah. Salah bangun Rasulullah, kita nak sembahyang subuh dah ni, saya nak azan. Boleh tak saya azan? Nabi memberi keizinan, Nabi kata silakan azan, baru dia azan. Okey, itu maksud dia begitu. Selang-seli ya. Puasa Nabi Daud pun serupa, dan baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari, selang sehari. Okey, kalau kita bahagikan 6 jam tu,
3 jam tidur, 3 jam ibadat pun boleh juga. Iaitu dengan cara tidur pada separuh malam yang awal dan qiyamul lail pada separuh yang kedua. Ia bertujuan merebut waktu sahur yang sangat berkat. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Maksudnya pada waktu sahur mereka memohon keampunan. Kemudian Nabi sebut lagi, Tuhan kita turun ke langit dunia menurunkan rahmatnya atau malaikatnya. Allah turun ke langit dunia, mana Allah turun rahmat. Allah turun rahmat, atau Allah Ta'ala turunkan malaikat rahmat. Bukan Allah turun tu, Allah turun tak boleh. Allah tidak ada sifat naik turun. Allah tak ada sifat naik turun. Okey, Ustaz Anas kita ada catat tadi. Tidur 12 sampai 3 pagi, qiyamul lail 3 pagi sampai 5 pagi. 5 pagi sampai pukul 6, tidur balik. Pukul 6, bersiap sedia untuk sembahyang subuh. Tidur pukul 10 tidur Ustaz. Awalnya Abang Faidrus kita pukul 10 tidur dah awal. Saya tak tidur awal, tidur lambat juga. Kalau 10 tu ejah lah, buatlah 6 masa. 6 masa macam mana nak buat. 10 sampai pukul 6 pagi. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 jam tu. 8 jam tu kita pecahkan kepada 3. Buat pecah 3. Kita boleh pilih qiyamul lail di waktu yang tengah. Bukan 1/3 malam yang awal, bukan. 1/3 malam yang tengah. 1/3 malam yang hujung tu kita nak tidur balik. Sunnah Nabi macam tu. Kalau Nabi qiyamul lail, Nabi tidur balik. Dan Sayyidatina Aisyah ada cerita, time Nabi tidur balik tu, pukul 5 sampai pukul 6 tu, saya nak mudah cakap, saya cakap dengan jam lah. 5 sampai pukul 6 Nabi tidur balik tu, Sayyidatina Aisyah cerita, kalau Nabi nak tidur, Nabi tidur. Kadang-kadang Nabi tak tidur. Time tu lah Nabi kita bersetubuh dengan isteri. Nabi akan bersetubuh dengan isteri antara 5-6 pagi itulah bersetubuh. Okey, Nabi kalau nak bersetubuh waktu tu, ataupun Nabi tidur. Kalau Nabi bersetubuh, Nabi pakai tak tidur dah 5 sampai pukul 6 tu, nanti Nabi akan bersuci, mandi wajib apa semua untuk bersiap solat subuh. Time tidur balik tu selalu terbabai subuh Ustaz. Kalau kita tahu kita macam tu, janganlah. Ikutlah. Kalau kita kuat, kita pesan kat isteri kita, kita kunci jam ke apa-apa. Sihat lah, boleh buat macam tu, sihat. Ada masa tidur, ada masa ibadat, ada masa tidur balik, ada masa bangun subuh. Ustaz, kalau bahagi mula waktu maghrib, bahagi 3 boleh tak Ustaz? Boleh juga, tapi susah sikit kita nak ajak orang. Maghrib sampai subuh, boleh juga. Kita bahagi 6 lah, bahagi 6. 3/6 untuk tidur. 1/3 daripada 6 untuk ibadat. 1/6 daripada 6, yakni sejam untuk 1/3 daripada 6, 2 jam untuk qiyamul lail. 1/6 daripada 6 makna sejam untuk tidur. Maghrib sampai subuh bahagikan 6. Tapi kalau nak ajak orang memang payah sikit lah. Saya lebih suka ajak daripada insya, daripada time tidur kita sampai bangun 6 jam. Kita ambil pukul 12 paling mudah faham. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu subuh. 12 sampai 6 pagi tu ada 6 jam situ kan. 3 jam tidur sungguh-sungguh. Jangan duk tengok WhatsApp apa, jangan duk tengok WhatsApp, jangan duk tengok Facebook apa. Pukul 12 display kita 12 aku kena tidur. Dia kena mukadimah dia awal lagi lah. 11.45 tu kena mula dah baca doa apa semua. Pukul 12 pum tidur terus sampai 3 pagi. 3 sampai pukul 5 buat ibadat. 5 sampai pukul 6 Nabi punya persetubuhan time tu 5 sampai pukul 6. Nabi orang yang disiplin. Bersetubuh pun ada jadual, bukan minta maaf cakap, bukan ikut dan. 5 sampai pukul 6 tu sama ada Nabi letih, Nabi akan tidur. Nanti saya Nabi Bilal mai gerak balik. Ataupun 5 sampai pukul 6 tu Nabi melakukan hubungan lah, hak dengan isteri. Baik. Boleh faham no? Kalau kuat boleh buat. Sekurang-kurangnya buatlah sekali semua hidup. Buat macam tu sekali. Bismillah. Alhamdulillah. Tuhan kita turun ke langit dunia, yakni Allah menurunkan rahmatnya atau malaikat rahmatnya
pada setiap malam ketika berbaki 1/3 malam yang akhir. Allah bertanya, siapakah yang ingin berdoa kepadaku ni waktu sahur? Aku mahu memakbulkan doanya. Siapa yang mahu meminta sesuatu dariku, ini dekat-dekat subuh ni, nescaya aku akan memberi kepadanya. Dan siapa yang mahu memohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampunkannya. Jadi astaghfirullahalazim paling baik sebelum subuh, qubail subuh. Orang tua payah sikit, ustaz, masuk tandas dah setengah jam, bangkit 3.30, tak tidur dah sampai siap untuk subuh. Tu nah. Ikutlah. Kalau dah macam tu, pilih dekat-dekat subuh lah. Alang-alang dah bangun, tak payah tidur dah sampai subuh. Ada hadis macam tu, saya kena hurai lah. 12 sampai pukul 3, tidur. 3 sampai pukul 5, qiyamul lail. 5 sampai pukul 6, tidur kembali. 6 sampai ke siang, sampai pukul 12 tu. Tu semayang subuh, lepas tu buat kerja. Tak boleh tidur dah. Ustaz nak tanya, kalau kita ni kerja malam, kita ada wuduk, boleh tak kalau kita salat malam dalam keadaan berkasut sambil duduk di kerusi? Okey, semayang duduk boleh sebab semayang sunat. Duduk atas kerusi boleh. Pakai kasut pun boleh. Okey, isyarat tunduk macam tu tak ada masalah. Rokok tunduk sikit, sujud tunduk lebih. Kalau boleh kita sujud ke lantai tu, sujud lantai. Nak buat isyarat tunduk-tunduk tu pun boleh. Tunduk rokok sikit, tunduk sujud lebih. Baik. Kasut tu kalau tak ada najis, pakai, tak ada masalah. Tapi kena jaga keselamatan kan. Security ni jaga keselamatan. Kalau dia semayang sampai dia tak peduli apa jadi, bahaya pula kan. Jadi dia kena lebihkan menjaga keselamatan. Pakai kasut kalau di tapaknya tidak ada najis, boleh pakai. Nabi pernah semayang pakai kasut. Tengah semayang, Nabi buang kasut. Kerana Jibril beritahu di tapak kasut Nabi ada najis, Nabi buang kasut tengah semayang. Kemudian sahabat Nabi pun, mereka tiru Nabi. Nabi semayang pakai kasut, mereka pun pakai kasut. Tengah-tengah semayang, Nabi cabut kasut buang, mereka pun buang kasut. Habis semayang, Nabi berbincang dengan mereka. Kenapa aku buang kasut, hampa pun buang kasut? Mereka kata, dah Nabi buang, kami ikut sunnah apa Nabi buat, kami tiru. Nabi kata, bukan boleh tiru semua. Perbuatan Nabi bukan semua patut ditiru. Nabi kata, aku kasutku, tapak kasut ada najis, Jibril bagi tahu. Nabi berdiri rakaat kedua kot, Nabi terpijak najis. Jibril bagi tahu, cepat-cepat buang, tak apalah. Kasut aku ada najis, aku buang. Kasut apa tak ada najis, buang, buat apa? Di situ Nabi nak bagi satu ilmu. Ikut Nabi bagus, tapi kena belajar. Ada benda yang kita tak boleh ikut. Nabi kahwin sebelah, takkan nak kahwin sebelah. Nabi kita ada benda yang hukum khas untuk Nabi. Jadi perbuatan Nabi bukan semua kita kena ikut. Baik, kena tengok-tengok dulu nak ikut pun. Kena mengaji lah, maksudnya kena mengaji. Nabi kata, aku buang kasut, ada sebab. Hampa buang buat apa? Di situ menunjukkan apa? Pakai kasut, boleh semayang. Boleh semayang sambil berkasut, boleh. Tapi kasut yang lembut lah. Bila kita sujud, kita boleh pacak kaki. Selesa kita sujud. Ada kasut yang lembut, boleh pacak kaki. Kalau kasut keras, ketui gitu, payah nak sujud pula kan. Okey, baik. Di situ ulama kata semayang sambil pakai kasut boleh, kecuali kalau ada najis jangan pakailah. Kalau kita pijak atas kasut tak apalah, pijak atas kasut. Solat di dalam waktu begini menjadi kebiasaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi pun tukar juga. Nabi dekat-dekat nak subuh baru Nabi sembahyang tahajud. Okey. Ini kita tengok kalau ikut dalil hadis riwayat Al-Aswad ni, Nabi qiyamul lail dekat subuh. Daripada Al-Aswad berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana bentuk solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Beliau berkata, Nabi tidur pada awal malam. Nabi tak samar. Samar ni apa dia? Sembang-sembang kosong lepas Isya. Gebang. Santai-santai, sembang-sembang lepas Isya, Nabi tak mau. Nabi suka tidur awal. Tak ada kerja, tidur. Kecuali kalau sembang-sembang yang bermanfaat lepas Isya, tak apalah. Nabi pernah juga duduk-duduk bincang-bincang dengan isteri-isteri Nabi. Benda-benda yang bermanfaat. Antaranya kalau kita tengok dalam kitab Syama'il, pada satu malam lepas Isya, Nabi minum-minum dengan isteri Nabi, sembang-sembang, santai-santai. Nabi kumpul semua isteri Nabi, kumpul lepas Isya ni. Katalah ke 10, 10.30 kumpul. Santai-santai lah. Nabi tanya ni, hampa tahu tak cerita khurafat?
Tanya isteri. Siapa tahu cerita khurafat? Isteri Nabi kata, khurafat ni cerita hak pelik-pelik tu khurafat. Semua pakat jawab macam tu. Nabi kata bukan. Khurafat ni nama orang. Khurafat ni nama seorang lelaki. Dia ni ditangkap oleh jin dan dihilangkan selama sebulan. Sebulan tu alam manusia kata sebulan, tapi dia alam jin dia rasa bertahun-tahun. Dia rasa lama dia menghilang diri. Jin kidnap dia, jin colek dia. Di dunia ni orang cari hilang tak jumpa. Orang pun tak isytihar kata terkorban, tak isytihar kata mati, masih dalam pencarian mana pi dia. Nama dia khurafat. Nama dia nama apa? Khurafat. Bin apa tak tahulah. Nabi kata nama dia khurafat. Fulan ismuhu khurafah. Seorang lelaki nama dia khurafah. Melayu panggil khurafat lah. Oh, baru isteri Nabi tahu, oh khurafat tu, ingatkan cerita hak mitos, hak dongeng tu. Rupa-rupanya khurafat ni cerita orang. Orang tu dicolek oleh jin, dihilangkan selama sebulan. Di alam kita kata sebulan, alam jin dia rasa macam bertahun-tahun dah. Kemudian jin lepas dia balik. Macam mana dia terlepas tak tahulah. Jin lepas dia balik. Bila dia balik ke dunia, jumpa anak isteri dia, tiap-tiap hari dia akan bercerita benda-benda pelik yang dia lihat di alam jin. Pelik ni, akhirnya bila dia cerita, orang kata, tu cerita khurafat, cerita khurafat. Akhirnya, setiap kali orang cerita hak pelik, orang akan kata cerita khurafat. Jadi Nabi santai-santai dengan isteri, tapi benda tu benda ilmiah. Walaupun nampak santai, tapi ada ilmu yang Nabi sampaikan, iaitu cerita khurafat ni asalnya cerita seorang lelaki yang bernama Khurafah. Macam tu. Ini dipanggil samar. Sembang-sembang malam. Kalau bermanfaat tak apa, kalau tak bermanfaat lebih baik kita tidur. Lebih baik kita tidur, duk main dam, duk menyembang kosong malam-malam buat apa, baik kita tidur awal, badan pun sihat. Baik. Beliau berkata Nabi tidur di awal malam dan bangun di hujung malam. Nabi solat dan kemudian kembali ke tempat tidurnya. Nabi tidur balik. Lebih kurang sejam sebelum subuh, Nabi akan tidur balik. Apabila muazzin melaungkan azan, Nabi segera bangun. Jika Nabi perlu mandi junub, tengok mandi junub baginda akan mandi. Dan jika tidak perlu mandi, baginda hanya berwuduk dan keluar rumah. Okey. Kemudian, maka afdalnya pada bahagian yang pertengahan. Kalau kita nak buat 6 jam tu, 2 jam tidur, 2 jam ibadat, 2 jam tidur lagi pun boleh juga. Kerana pada kebiasaan ini, kerana pada waktu ini, kebiasaannya manusia lalai. Daripada Mu'adh, muka surat 197, daripada Mu'adh radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepadanya, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu syurga? Puasa itu perisai. Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Dan seorang lelaki salat di tengah malam. Maksud tengah ialah 2 malam tidur, 2 malam hujung tidur, tengah-tengah tu 2 jam. 2 jam tidur, 2 jam ibadat, 2 jam tidur balik. Tu jadi tengah. Tengah malam. Daripada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang adakah terdapat waktu yang paling dikasihi oleh Allah untuk solat sunat berbanding waktu-waktu yang lain. Baginda SAW bersabda, jawfal lail al-awsat, qiyamul lail pada waktu pertengahan malam. Tengah malam ni 2 jam tidur, 2 jam ibadat, 2 jam tidur balik. Wa yukrahu qiyamu kullil lail daiman, makruh sentiasa qiyamul lail sepanjang malam. Sampai tak tidur langsung, yang ini makruh dan boleh membawa kepada haram, makruh tahrim. Badan kita ada hak juga. Isteri kita ada hak, anak-anak kita ada hak. Jangan kira akhirat sampai kita tak mempedulikan, mengabaikan hak-hak yang lain. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.